Pernahkah Anda mengalami hari di mana satu-satunya tempat yang terasa selamat adalah bantal Anda? Pernahkah Anda bangun tidur dengan rasa kosong di dada? Seolah-olah keletihan itu sudah menanti walaupun hari belum bermula? Berapa kali Anda bertarung dalam diam, dengan senyuman di wajah namun hati menjerit meminta tolong? Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahawa Anda manusia. Dan dalam halaman-halaman Alkitab pun, kita melihat orang-orang beriman mengalami perkara yang sama. Ingatkah Anda kepada Nabi Elia? Dia baru saja menyaksikan satu mukjizat besar dalam Perjanjian Lama. Api turun dari langit, dan seluruh bangsa kembali percaya kepada Tuhan. Namun, tidak lama selepas itu, dia melarikan diri ke padang gurun dan berdoa supaya nyawanya diambil. Dia berkata, "Cukuplah, ya Tuhan, ambillah nyawaku." Dapatkah Anda merasakan beratnya kata-kata itu? Jika seorang nabi yang begitu dekat dengan Tuhan boleh merasai hal sebegitu, mengapa Anda meragui kesahihan kesakitan Anda? Tetapi yang paling indah dalam kisah ini adalah apa yang berlaku seterusnya. Tuhan tidak menegurnya. Sebaliknya, Tuhan memberinya makan. Tuhan membiarkannya berehat. Dan kemudian, Tuhan memulihkannya. Kadangkala, yang kita perlukan hanyalah berhenti seketika, menarik nafas dalam-dalam, dan membenarkan Tuhan menjaga kita. Anda tidak perlu tahu semua jawapan hari ini. Anda hanya perlu berjanji untuk tidak menyerah. Dalam dunia moden, ini mungkin bererti mematikan telefon bimbit, membenarkan diri menangis, berbicara dengan Tuhan seolah-olah Anda sedang mencurahkan hati kepada seorang ayah dan menunggu. Kerana langit masih mendengar. Berapa ramai yang pernah berkata, "Mungkin Anda juga, aku berdoa, tetapi Tuhan seolah-olah diam sahaja?" Tetapi bagaimana jika diam itu adalah cara Tuhan bekerja dalam diri Anda, bukan menentang Anda? Pernahkah Anda terjaga dari tidur dengan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang pecah di dalam diri Anda, tetapi Anda tidak mampu menjelaskannya? Seperti ada beban di dada yang Anda tanggung meskipun tiada kekuatan? Dan meskipun dunia di luar berputar laju, di dalam diri Anda, segala-galanya terasa perlahan, seolah-olah hari-hari berlalu tetapi jiwa Anda terhenti. Realitinya ialah, tiada siapa mengajar kita bagaimana untuk menghadapi keheningan Tuhan. Hari-hari di mana iman tidak bersuara lantang, tetapi hanya berbisik, perlahan, hampir menghilang. Ramai yang melalui saat-saat ini dalam diam. Ada yang tersenyum di tempat kerja, berbual seolah-olah semuanya baik-baik sahaja. Tetapi apabila malam tiba, kepala mereka menyentuh bantal dan air mata mula mengalir tanpa suara. Mereka menangis dalam sembunyi. Mereka bergelut untuk bangkit keesokan harinya. Dan mungkin, Anda adalah salah seorang daripada mereka. Mungkin Anda sedang melalui satu musim di mana Anda rasa seolah-olah tiada siapa benar-benar melihat Anda. Dan yang paling sukar, ialah apabila Tuhan sendiri kelihatan jauh. Pernahkah Anda merasakannya? Bahawa Anda telah berdoa dan berdoa, tetapi tiada apa yang berlaku? Bahawa Anda telah meminta jawapan tetapi ia tidak kunjung tiba? Tetapi izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda renungkan sedalam ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terhebat pun mengalami hari-hari seperti ini. Elia, misalnya, adalah seorang nabi yang berkuasa. Dia melihat api turun dari langit. Dia menentang ratusan nabi Baal. Dia berdoa dan hujan turun semula setelah 3 tahun kemarau. Tetapi tahukah Anda apa yang berlaku selepas itu? Dia melarikan diri ke padang gurun, duduk di bawah sebatang pohon, dan memohon agar nyawanya diambil. Ya, lelaki yang sama yang menyaksikan keajaiban Tuhan, sampai ke tahap di mana dia tidak mahu hidup lagi. Dia berkata, "Sudah cukup, ya Tuhan." Pernahkah Anda mengucapkan hal yang sama? Saya dah tak tahan. Ramai yang pernah. Dan Tuhan mendengar setiap satu. Tetapi perhatikanlah sesuatu yang sangat indah. Tuhan tidak membalas Elia dengan ceramah panjang. Dia tidak menegurnya. Tuhan menghantar seorang malaikat. Dan malaikat itu tidak membawa jawapan, tetapi membawa penjagaan, membawa makanan, menyuruh Elia tidur. Dan hanya selepas itu Tuhan bersuara. Bukan melalui guru, bukan melalui kilat, tetapi melalui angin sepoi-sepoi bahasa. Seolah-olah berkata, "Aku di sini. Aku sentiasa bersama engkau." Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bahawa Tuhan tidak tergesa-gesa dengan kesakitan kita. Bahawa Dia menghormati waktumu. Kadang-kadang, yang Dia inginkan hanyalah agar kamu berhenti sejenak dan beristirahat.
agar kamu tidak terus memaksakan diri untuk tampak kuat setiap masa, agar kamu memberi ruang untuk dirimu dipelihara. Dalam dunia hari ini, ramai yang berada dalam situasi seperti itu. Seorang ibu yang menguruskan segalanya, rumah, anak-anak, keluarga, tetapi tiada siapa yang pernah bertanya jika dia sendiri sedang bergelut. Seorang anak muda yang merasa dirinya tiada masa depan, terperangkap dalam rutin yang menguras semangat. Seorang ayah yang memendam tekanan sebagai pencari nafkah kerana dia tidak merasa punya pilihan untuk gagal. Dan ramai lagi yang dari luar tampak tenang, tetapi di dalam, mereka hanya menanti pelukan yang menguatkan. Dalam waktu-waktu begini, kadang-kadang bukan nasihat yang kita perlukan, tetapi pelukan, pemahaman, dan kehadiran. Kepastian bahawa Tuhan tetap dekat walaupun kamu tidak merasakannya. Bahawa Dia tetap melihatmu ketika orang lain tidak peduli. Dan lebih dari itu, bahawa Dia mengambil berat. Bukankah luar biasa, bahawa sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Dia menangis terlebih dahulu? Dia tahu Dia akan melakukan mukjizat, tetapi Dia tetap menangis bersama Maria dan Marta kerana Dia merasakan kesedihan mereka. Dia hadir dalam penderitaanmu. Dia tidak tergesa-gesa melaluinya. Dia masuk ke dalam gelapnya jiwamu dan duduk di sampingmu dalam diam, sehingga kamu siap untuk bangkit. Dan tahukah kamu kadang-kadang, bangkit bukan bererti berlari atau menyelesaikan segala perkara sekaligus. Kadang-kadang, bangkit cuma bererti bertahan, menghela nafas panjang dan melangkah sekali lagi. Dan jika itu sahaja yang kamu mampu hari ini, melangkah perlahan, maka itu sudah cukup. Kerana kamu tidak berhenti. Kamu sedang bertahan. Dan dalam masa ini, bertahan adalah bentuk iman yang paling mendalam. Renungkan ini. Berapa kali kamu telah jatuh tetapi memilih untuk bangkit? Berapa malam kamu menangis, namun tetap bangun keesokan paginya? Skim kekuatan. Skim iman. Walaupun kamu tidak menyedarinya. Ada satu ayat yang mengatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Tetapi menunggu tidak mudah. Menunggu itu menyakitkan. Menunggu bermaksud melihat orang lain bergerak ke depan sementara kamu tetap di tempat yang sama. Namun menunggu juga adalah percaya bahawa Tuhan sedang bekerja dalam perkara-perkara yang belum terlihat. Dan hari ini, aku ingin mengajak kamu lakukan sesuatu yang kelihatan mudah tetapi sangat berkuasa. Luangkan waktu hanya untuk kamu dan Tuhan. Ia tidak perlu berupa doa yang indah. Ia boleh menjadi keluhan, air mata, atau bahkan diam. Tetapi luangkan waktu itu. Pejamkan matamu dan katakan, aku penat, Tuhan, tetapi aku tahu Engkau bersama denganku. Kerana Dia ada. Dan ketika kamu merasa tertinggal, sebenarnya Dia sedang memelukmu. Dia sedang menguatkanmu. Dia sedang membentukmu. Kamu mungkin tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi akan tiba hari di mana kamu akan menoleh ke belakang dan menyedari, dalam masa yang kelihatan sunyi skim Dia bekerja paling dalam hidupmu. Ketika tiada siapa yang memandangmu, Dia sedang mengukir bentuk barumu. Ketika kamu merasa segalanya telah berakhir, sebenarnya Dia baru sahaja memulakan sesuatu yang baru. Maka jangan berputus asa. Jangan menyerah. Jika hari ini satu-satunya hal yang mampu kamu lakukan adalah terus bernafas dan menunggu, itu sudah mencukupi. Kerana sementara kamu menunggu, syurga sedang bergerak untukmu. Dan apabila waktunya tiba, kamu akan memahami bahawa setiap titisan air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia. Bahawa setiap malam yang kelam akhirnya tetap berakhir. Dan bahawa Tuhan yang pernah menjaga Elia, kini sedang menjaga dirimu. Berapa kali kamu pernah berhenti mencuba kerana kamu rasa kamu tidak mampu? Berapa peluang yang kamu biarkan berlalu kerana ketakutan menjerit lebih kuat daripada keberanianmu? Kadang-kadang, bukan kerana kita tidak mahu, tetapi kerana kita terlalu ragu. Suara kecil dalam kepala kita yang bertanya, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika mereka mengejek? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Suara itu mungkin kedengaran kecil, tetapi ia mempunyai kekuatan untuk memusnahkan impian sebelum impian itu sempat berkembang. Dan yang paling menyakitkan ialah apabila ramai orang menyerah kala sebelum sempat mencuba, bukan kerana mereka gagal, tetapi kerana mereka yakin bahawa mereka tidak cukup baik. Alkitab menceritakan tentang seorang budak bernama Daud yang berdepan dengan seorang pahlawan gergasi bernama Goliat. Daud tidak mempunyai kekuatan seperti askar-askar lain. Dia tidak memiliki baju perisai, tidak ada pengalaman perang. Dia cuma seorang penjaga kambing. Tetapi dalam diri Daud,
Ada sesuatu yang dilupakan oleh seluruh tentera Israel. Iman. Dia percaya bahawa Tuhan akan berperang bersamanya. Dan itu sudah cukup. Daud tidak menang kerana dia kuat. Dia menang kerana dia melangkah dengan keberanian walaupun dalam ketakutan. Dalam dunia hari ini, Goliat tidak lagi muncul sebagai seorang gergasi dengan pedang. Dia muncul dalam bentuk-bentuk lain. Mungkin dalam bentuk bel tertunggak yang belum dibayar, penyakit yang tidak dijangka, temuduga kerja yang menakutkan, hati yang hancur, suasana bilik darjah yang penuh tekanan, tanggungjawab yang baru, atau cabaran besar yang buat kita rasa terlalu kecil untuk menghadapinya. Dan ketakutan, sama seperti Goliat, muncul untuk menjerit di depan muka kita, memberitahu bahawa kita tidak punya peluang. Tapi jawapan kita perlu seperti jawapan Daud. Kamu datang kepada aku dengan pedang, tetapi aku datang kepada kamu dalam nama Tuhan. Kita tidak perlu menjadi yang paling bersedia. Kita hanya perlu bersedia untuk mencuba. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak walaupun dalam ketakutan. Mungkin inilah ujian iman terbesar anda, untuk terus melangkah walaupun tanpa jaminan, untuk mencuba walaupun tiada janji, untuk percaya walaupun segala kiraan tidak masuk akal. Apabila logik tidak menyebelahi anda dan tiada siapa di sekeliling percaya kepada anda. Berapa ramai yang menyembunyikan bakat mereka kerana mereka yakin mereka tidak cukup bagus? Berapa banyak buku yang tidak pernah ditulis, lagu yang tidak pernah dinyanyikan, perniagaan yang tidak pernah dimulakan, hubungan yang tidak pernah dimulakan, semuanya kerana takut gagal? Berapa banyak anugerah yang Tuhan telah letakkan dalam diri anda tetapi belum anda buka kerana anda masih menunggu masa yang sempurna? Tetapi inilah hakikat yang menyakitkan. Masa yang sempurna itu tidak wujud. Apa yang wujud hanyalah iman. Dan apabila anda berani melangkah buat kali pertama, sesuatu akan mula berubah. Hidup mula bergerak. Pintu-pintu yang tertutup mula terbuka perlahan-lahan. Orang yang tepat mula muncul. Dan yang paling penting, anda mula menyedari kekuatan dalam diri anda yang anda sendiri tidak pernah tahu ada. Fikirkan tentang tokoh-tokoh seperti Walt Disney. Dia pernah dipecat daripada kerja asbar kerana dikatakan tidak mempunyai imajinasi. Oprah Winfrey pernah dianggap tidak sesuai untuk televisyen. Steve Jobs pernah dipecat dari syarikatnya sendiri. Bayangkan jika mereka membiarkan ketakutan menguasai mereka dan memilih untuk kekal di bawah, tetapi mereka memilih untuk bangkit. Dan ketabahan merekalah, lebih daripada bakat, yang membawa mereka kepada kejayaan. Dan prinsip itu juga berlaku untuk anda. Mungkin anda sedang memandang sekeliling dan mula membandingkan diri. Melihat orang lain yang punya lebih banyak wang, mungkin sebanyak RM50,000 atau lebih. Atau mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, sokongan yang lebih kuat, dan sumber yang lebih banyak. Tetapi bagaimana jika Tuhan sedang menanti keberanian anda, bukan kehebatan anda? Kerana Tuhan suka menunjukkan kuasanya melalui orang yang sering dipandang rendah oleh dunia. Anda mungkin pekerja yang tidak dipedulikan. Anda mungkin pelajar yang berjuang untuk faham, sedangkan yang lain mudah mendapat markah tinggi. Anda mungkin usahawan yang mencuba menjual tetapi belum ada yang membeli. Anda mungkin suri rumah yang rasa dirinya tidak dihargai, seniman yang tidak mendapat sokongan, anak muda yang rasa tidak mampu melangkah ke mana-mana. Tetapi walaupun begitu, anda masih boleh berjaya. Anda masih boleh bangkit. Anda masih boleh mula melangkah hari ini. Dan sekarang saya ingin mencabar anda dengan sesuatu yang nampak mudah, tetapi mampu mengubah segalanya. Dalam 7 hari yang akan datang, pilih satu perkara yang selama ini anda tangguhkan kerana ketakutan, dan lakukanlah. Mungkin ia adalah menghantar permohonan kerja. Mula menulis projek yang tertangguh. Rakamkan sebuah video. Mohon kemaafan. Mulakan rutin berjalan kaki. Buka semula Alkitab. Sambung semula doa yang telah lama anda tinggalkan. Apa-apa sahaja, asalkan anda lakukan. Dan setiap hari, sebelum anda bertindak, doalah begini, Tuhan, aku takut, tapi aku akan melangkah bersamamu. Perhatikanlah, sesuatu pasti berubah. Sebab apabila iman disatukan dengan tindakan, langit pun bergerak. Kerana Tuhan tidak bekerja dalam zon selesa. Dia bekerja di medan keberanian. Dan mungkin yang dia tunggu dari anda sekarang hanyalah satu langkah. Satu langkah menentang ketakutan. Satu langkah melawan keraguan. Satu langkah menuju perkara yang mustahil. Satu langkah iman. Pernahkah anda merasakan seolah-olah semua orang di sekeliling anda sedang maju ke hadapan,
Sedangkan Anda terasa kaku di tempat yang sama? Seakan-akan semua orang sedang berubah, berkembang, meraih kejayaan, sedangkan Anda terperangkap dalam rutin yang berulang setiap hari? Anda memandang ke sekeliling dan melihat orang berkahwin, melancong, membeli rumah, mendapat kenaikan pangkat, dan Anda mula bertanya pada diri, apa kesalahan aku? Dan walau Anda berusaha sehabis baik, mencuba sekuat tenaga, pintu-pintu tetap tertutup, hasilnya tidak muncul, dan doa-doa terasa seperti tidak berjawab, seolah-olah hanya melantun dari siling kembali ke dada. Kehidupan seakan berada dalam mod tunggu yang tiada penghujung. Tetapi benarkah Anda sedang berhenti? Atau mungkinkah Anda sebenarnya sedang disiapkan? Ada satu kisah dalam Alkitab yang sangat menyentuh soal ini. Yusuf, anak kepada Yakub. Dia adalah anak kesayangan bapanya, mempunyai impian yang besar, percaya bahawa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang agung untuknya. Tapi apakah yang berlaku? Dia dijual sebagai hamba oleh saudara-saudaranya sendiri, dikhianati oleh orang yang dia kasihi. Selepas itu, dia difitnah dan dipenjarakan tanpa keadilan. Tahun demi tahun berlalu, tiada janji yang digenapi, tiada impian yang menjadi nyata. Dan soalan yang menghantui ialah, Tuhan, di manakah Engkau? Namun apa yang tidak disedari oleh orang lain, ialah bahawa Tuhan tetap bekerja walaupun Yusuf berada dalam penjara. Yusuf sedang dilatih untuk memerintah. Dia sedang diajar untuk setia dalam perkara kecil. Dia sedang dibentuk dengan kematangan, keteguhan peribadi, dan kebijaksanaan. Sebab bila masa yang tepat tiba, Yusuf keluar dari penjara terus ke istana. Semua ujian yang dia lalui bukan sia-sia. Setiap penderitaan membawa maksud yang besar. Dan mungkin hari ini, Anda sedang berada dalam masa menunggu Anda sendiri. Mungkin Anda sedang berada di titik di mana kehidupan terasa perlahan, di mana semuanya tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi itu tidak bermakna Tuhan telah melupakan Anda. Itu tidak bermakna janji-janji Tuhan dibatalkan. Ia hanya bermakna bahawa Anda sedang melalui satu proses pembentukan. Zaman sekarang, ini menyerupai pemuda yang setiap hari menghantar permohonan kerja, menghadiri temu duga, tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Ia mirip ibu tunggal yang menjaga anak-anaknya seorang diri, berusaha sedaya upaya, namun sering merasa tidak dihargai. Ia juga seperti pasangan suami isteri yang telah bertahun-tahun mencuba untuk memiliki zuriat, tetapi setiap keputusan ujian kehamilan yang negatif terasa seperti tamparan yang menyakitkan. Ia seperti usahawan yang telah mengorbankan segalanya demi perniagaan, namun perniagaan itu tetap tidak berkembang. Ia seperti seseorang yang melayani di gereja dengan sepenuh hati, namun merasa seolah-olah tiada sesiapa yang perasan, seolah-olah Tuhan tidak benar-benar menggunakannya. Namun pernahkah Anda terfikir bahawa mungkin Tuhan sedang menyembunyikan Anda kerana kasih sayangnya? Bahawa Dia belum menzahirkan Anda kepada dunia kerana Dia sedang melindungi Anda daripada perkara yang Anda belum bersedia untuk hadapi? Bahawa Dia sedang membentuk Anda jauh dari sorotan cahaya, jauh dari tepukan, jauh dari mata ramai? Seperti sebatang pokok yang sedang tumbuh dalam diam. Kita tidak mendengar bunyi akar yang sedang menembusi tanah, tetapi ia sedang bekerja dalam diam, semakin kukuh, semakin stabil, membina asas yang tidak akan mudah goyah. Tanpa akar yang kuat dan dalam, tiupan angin yang sedikit pun sudah cukup untuk merobohkan segalanya. Tuhan tahu akan hal ini, sebab skim Dia menanammu terlebih dahulu sebelum Dia menyingkapkan rencananya. Lihatlah kisah Michael Jordan. Semasa zaman persekolahannya, dia ditolak daripada pasukan bola keranjang kerana dikatakan tiada bakat. Jika dia menerima kata-kata itu sebagai kebenaran, dunia tidak akan mengenal salah seorang atlet terhebat dalam sejarah. Dia menggunakan masa penolakan itu bukan untuk menyerah, tetapi untuk berlatih, untuk bertumbuh, dan mempersiapkan diri. Dan apabila pintu yang betul terbuka, dia telah pun bersedia. Sebab proses itu telah membentuk sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang kemenangan semata-mata tidak akan pernah bentuk. Jangan tertipu dengan rentak dunia media sosial. Jangan rasa kamu tertinggal hanya kerana orang lain mempamerkan kejayaan mereka. Apa yang ditunjukkan itu hanyalah pentas. Tapi yang menyokong pentas itu adalah apa yang berlaku di belakang tabir. Dan di balik tabir inilah Tuhan sedang mengerjakan dirimu. Mungkin kamu belum melihat keajaiban berlaku dalam hidupmu kerana kamu belum berada pada posisi yang tepat untuk menerimanya. Dan sebagai bapa yang penuh kasih, Tuhan lebih memilih untuk mengajar dahulu sebelum memberi. Sebab jika kamu menerima berkat sebelum kamu bersedia menguruskannya,
berkat itu boleh berubah menjadi beban. Kalau hari ini kamu berada dalam keheningan, merasa terabai, merasa tidak dipedulikan, ingatlah akan Yusuf. Dia melalui tempuh selama 13 tahun dalam pengorbanan dan pembentukan sebelum dia ditinggikan. 13 tahun menunggu. Tapi apabila tiba saatnya Tuhan mengangkatnya, tiada siapa dapat menghalang. Dan skim keyakinan yang kamu perlu pegang hari ini, bahawa masa penantian itu bukan hukuman, tetapi persiapan. Masa tidak menentang kamu. Ia sebenarnya menyokong kamu. Keheningan Tuhan bukan bererti dia tiada, tetapi dia sedang membentuk sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kekal. Dan apabila saat itu tiba, saat namamu dipanggil, saat pintu yang tepat terbuka, kamu bukan sekadar akan melangkah masuk. Kamu akan kekal di dalamnya. Sebab proses yang telah kamu lalui akan menjadikanmu cukup kuat, bukan hanya untuk mengalami keajaiban, tetapi juga untuk mengekalkannya. Teruskanlah berdiri teguh. Teruslah setia dalam perkara yang kecil. Teruskan mengasihi, berkhidmat, dan bermimpi. Sebab langit tidak pernah melupakanmu. Dan apa yang hari ini nampaknya lambat, esok akan menjadi kesaksianmu. Dan kamu akan berkata, dengan air mata mengalir di wajahmu, penantian ini sangat berbaloi. Pernahkah kamu terfikir bahawa kamu sudah terlalu banyak membuat kesilapan, sehingga tiada lagi peluang untuk bermula semula? Bahawa semuanya sudah rosak dan kamu telah mengecewakan Tuhan terlalu dalam? Mungkin kamu memikul beban penyesalan yang berat, kenangan yang menghantui fikiranmu, atau keputusan tergesa-gesa yang telah mengubah seluruh arah hidupmu. Dan kini, ketika kamu menatap wajahmu di cermin, kamu bertanya, masih adakah harapan untukku? Berapa kali kamu berharap agar dapat kembali ke masa lalu, hanya untuk membuat pilihan yang berbeza? Tapi kebenarannya ialah masa lalu tidak boleh ditulis semula, tetapi masa depan masih boleh ditebus. Dan di sinilah rahmat Tuhan mula bersinar. Petrus, salah seorang murid terdekat Yesus, tahu bagaimana rasanya gagal. Dia adalah orang pertama yang berkata dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Paling berani, paling lantang menyuarakan kesetiaan, atau sekurang-kurangnya, skim yang kita sangkakan. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, Petrus takut. Dia menafikan kenal dengan Tuhannya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. 3 kali dia menyangkal dia yang paling dikasihinya. Bayangkanlah perasaan hancur yang memenuhi dadanya apabila ayam jantan berkokok, tepat seperti yang telah Yesus katakan. Petrus teringat, dan dia menangis dengan amat pedih. Mungkin kamu tahu bagaimana rasanya tangisan itu. Mungkin kamu juga pernah melihat kembali kepada sesuatu yang telah kamu lakukan dan merasa jijik terhadap dirimu sendiri. Kamu pernah mahu menghilang. Pernah merasa bahawa kamu telah gagal terlalu jauh. Bahawa kamu tidak layak lagi. Tetapi lihatlah apa yang Yesus lakukan. Selepas kebangkitannya, dia datang kepada Petrus. Dan dia tidak menyalahkannya. Dia tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Sebaliknya, Yesus bertanya kepadanya sebanyak 3 kali, adakah kamu mengasihi aku? Dan dalam 3 kali pengakuan kasih dari Petrus, Yesus bukan sahaja membina semula hubungan itu, tetapi juga memulihkan tujuannya. Setiap kali Petrus menjawab, Yesus berkata, kalau begitu, peliharalah domba-dombaku. Maksudnya, Petrus, aku masih mahu kamu. Mungkin inilah yang kamu perlu dengar hari ini, Tuhan masih mahu kamu. Meskipun dengan sejarah hidupmu, meskipun dengan segala kesalahanmu, meskipun dengan segala kejatuhanmu, Tuhan tidak menilai kamu berdasarkan kesilapanmu, tetapi berdasarkan apa yang boleh Dia pulihkan dalam dirimu. Dosa bukanlah identitimu. Yang menentukan siapa kamu ialah apa yang Tuhan boleh buat selepas kamu benar-benar menyesal. Dalam kehidupan sekarang, ini seperti seorang ayah yang pernah menjauhkan diri daripada anak-anaknya dan kini berasa tidak layak untuk membina semula hubungan itu. Seperti seorang wanita yang melalui hubungan yang menyakitkan, bergelut dengan ketagihan, dan merasa dirinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Seperti seorang pemuda yang pernah meninggalkan gereja, terjebak dalam jalan hidup yang salah, dan kini merasa Tuhan sudah melupakannya. Atau seperti seseorang yang pernah mengkhianati, berdusta, menyakiti dan kini memikul beban rasa bersalah seperti rantai yang menjerat langkahnya. Tetapi jika kamu melihat kepada salib, kamu akan faham bahawa di sanalah tempat segala kesalahan boleh diampuni. Di situlah masa lalu boleh ditulis semula. Di situlah rasa bersalah boleh digantikan dengan kasih kurnia.
Tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam hingga tangan Tuhan tak dapat mengangkatmu. Tidak ada dosa yang terlalu berat hingga kasih-Nya tak mampu meliputimu. Salib membawa makna permulaan baru. Salib adalah jawapan Tuhan setiap kali kamu fikir hidupmu sudah berakhir. Tahukah kamu bahawa Thomas Edison, pencipta mentol elektrik, gagal lebih dari 1000 kali sebelum berjaya? Ketika ditanya bagaimana perasaannya gagal berkali-kali, dia berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemui 1000 cara yang tidak berhasil." Mungkin hidupmu juga begitu. Proses menemui jalan. Mungkin segala kegagalan itu sebenarnya membentuk kisahmu. Mungkin kesalahan itu tidak melemahkanmu, tapi sebenarnya mempersiapkanmu. Ramai orang fikir mereka harus jadi sempurna dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya skim yang benar. Yang terluka, datang ke hospital. Yang kotor, dicuci. Yang sesat, ditemui. Yang berdosa, perlukan penyelamat. Kamu masih ada masa. Masih ada keampunan. Masih ada harapan. Dan lebih dari itu, masih ada tujuan yang hanya kamu dapat genapkan. Kerana kesalahanmu tidak menghapuskan rancangan Tuhan. Ia hanya membuktikan bahawa kamu perlukan Dia untuk mencapainya. Mungkin sekarang adalah waktu untuk kamu mengampuni dirimu sendiri. Kerana Tuhan sudah mengampunimu. Dan jika Dia yang suci tidak lagi menuduhmu, kenapa kamu masih menyalahkan diri? Ini masa untuk meninggalkan masa lalu di belakang. Masa untuk berhenti menyeksa diri atas apa yang telah kamu letakkan di kaki salib. Masa untuk mendongak, mengesat air mata, dan menyedari, kisahmu belum tamat. Tuhan masih mahu memakai hidupmu. Masih mahu membangkitkanmu. Masih mahu lakukan padamu seperti yang Dia lakukan pada Petrus. Mengubah kehinaan terbesarmu menjadi kesaksian terbesarmu. Petrus yang pernah menyangkal Yesus adalah orang pertama yang berdiri dan memberitakan Injil selepas Pentakosta. Orang yang jatuh, tetapi bangkit semula dengan kuasa. Dan perkara itu juga boleh berlaku padamu. Syurga tidak memandangmu dengan hina. Syurga memandangmu dengan kasih. Dengan mata seorang bapa yang tahu setiap kesalahan anaknya, dan tetap berkata, "Aku pilih kamu." Pilihan ini bukan berdasarkan kesempurnaanmu, tapi kesediaanmu untuk kembali. Sebab bila kamu kembali, Tuhan menulis semula. Bila kamu menyerahkan, Tuhan memulihkan. Bila kamu percaya, Tuhan mengubah. Apa yang dahulu memalukan kini menjadi kisah kebangkitan. Apa yang dulunya kejatuhan kini menjadi jambatan menuju rancangannya. Apa yang dahulu menjadi beban rasa bersalah, kini berubah menjadi anugerah. Kamu tidak dihukum. Kamu sedang dipanggil kembali. Pulanglah ke tempat asalmu. Tuhan masih percaya kepada dirimu. Jadi sekarang, tariklah nafas sedalam-dalamnya. Pejamkan mata sejenak dan renungkan semua yang telah kamu lalui. Segala usaha yang kamu lakukan. Semua yang telah kamu korbankan dan kehilangan. Ingat malam-malam yang kamu habiskan dalam tangisan diam. Saat kamu tersenyum di hadapan orang lain, padahal hatimu sedang berdarah. Dan sekarang, fikirkan satu perkara ini. Kamu masih berada di sini. Jika kamu sedang menonton video ini, itu bukan satu kebetulan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia masih sedang menulis kisahmu. Dan jika kamu bersedia, bab-bab seterusnya akan menjadi yang paling indah dalam perjalananmu. Jangan menyerah. Bukan hari ini. Bukan pada saat ini. Rasa sakit yang kamu alami hari ini akan menjadi kisah yang kamu sampaikan esok hari. Dan apabila hari itu tiba, kamu akan melihat kembali dan berkata, "Aku hampir menyerah, tapi Tuhan memegangku erat." Sekarang, kongsikan video ini kepada seseorang yang sedang memerlukan kata-kata ini. Dan jangan lupa, kesakitanmu bukanlah pengakhiran. Ia adalah permulaan kepada sebuah misi baru. Tuhan masih memanggilmu. Kembalilah kepadanya.